Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Aquaponik yang DIY Malaysia. Okey, dah lama saya tak update pasal sistem aquaponik untuk ternakan ikan siakap dan juga tilapia kat belakang tu. Okey, apa yang tuan-tuan nampak ni dinamakan sebagai sistem aquaponik. Aquaponik ni menggabungkan pertanian dan juga ternakan. Dan kebiasaannya ternakan yang kita bela dalam sistem aquaponik adalah ternakan ikan air tawar ataupun lobster air tawar. Tapi sekarang ni dekat bawah ni kita ada ternakan ikan siakap. Sebab siakap ni dah melalui proses peralihan daripada air masin kepada air tawar, dan sebab itulah siakap ni boleh hidup dalam air tawar. Dan sebenarnya siakap ni satu jenis saja, memang siakap air masin. Tapi kita dah buat proses peralihan dan dia boleh hidup dalam air tawar ni. Dan salah satu kelebihan utama sistem aquaponik ni, sebab sistem aquaponik ni tak perlukan baja. Dia tak sama macam sistem hidroponik. Kita nak kena buh baja AB semua tu. Dalam aquaponik ni tak payah letak baja. Dalam sistem aquaponik ni, amonia daripada taik-taik ikan atau perkumuhan ikan tadi akan ditukar menjadi nitrit. Daripada nitrit akan jadi nitrit. Nitrit itulah baja untuk kita punya tanaman ni. Dah tengok ni pun halia ni pun dah terkeluar daripada net pot ni. Ini menunjukkan dalam sistem aquaponik ni baja memang mencukupi. Dan yang ni memang kita kena harvest lah sebab net pot pun dah pecah. Jadi halia banyak ni cukup lah nak masak 2-3 minggu. Ikan dah ada. Kita tengok dulu dalam tangki siakap ni. Dan kalau tuan-tuan follow mula-mula ni sebenarnya adalah batch kedua. Batch pertama tu mati sebab masalah kita punya hos oksigen tercabut. Ini batch yang kedua, tapi batch ni nampak macam okey sikit lah. Dan sekarang ni memang tak ada lah yang mati. Saya rasa dalam 2 bulan dah memang tak ada langsung yang mati. Cuma siakap ni memang agak sensitif dengan oksigen. Oksigen tak boleh putus. Okay. Kalau oksigen putus memang siakap ni tak boleh bertahan. Ini pun agak lambat pembesaran ni sebab hari tu time PKP ni saya tak dapat pellet yang high protein. Saya beli pellet biasa saja, jadi pembesaran terbantuk sikit lah. Setakat ni dalam banyak-banyak jenis ikan yang saya try ternak dalam sistem aquaponik ni, siakap ni lah yang paling mencabar. Yang ada ni pun sebenarnya adalah batch yang kedua. Batch pertama hari tu mati sebab hos oksigen tercabut. Siakap ni memang sensitif dengan oksigen. Kalau oksigen tak ada memang akan mati. Kalau macam ikan lain macam tilapia, jet perch mungkin boleh bertahan lagi. Tapi siakap ni paling lama boleh bertahan pun 30 minit memang dia akan mati. Kemudian lagi satu benda yang penting yang saya belajar tentang ternakan ikan siakap ni. Sebab siakap ni kalau tuan-tuan plan nak beri dia makan pellet, jangan sesekali bagi dia makan ikan. Sebab sekali dia makan ikan, dia tak akan makan lagi pellet. Walaupun dalam tangki ni memang tak ada anak ikan, dia tak akan makan juga. Kita bagilah pellet macam mana pun, dia tak akan makan sampailah dia mati. Untuk makanan saya bagi pellet, ni pellet high protein, 43% protein. Tapi hari tu juga yang komen kalau ikan makan pellet ni, rasa dia lain, rasa dia tak sedap. Tapi bagi saya mungkin tak ada beza pun sebab selama ni kalau saya makan siakap pun, siakap yang dibela dalam sangkar diberi makan pellet. Saya rasa tak ada beza sangat pun. Dan tambahan pula kalau untuk sistem aquaponik ni, kalau ikan yang jenis hanya contoh macam ikan keli pun, kalau kita masuk dalam sistem aquaponik ni dia makan kurang hanya, tak ada masalah, takkan ada bau. Cuma pellet high protein ni harga dia agak mahal sikit lah. Dan sebenarnya kalau tak nak bagi pellet high protein pun boleh. Tapi dia punya pembesaran tu akan lambat sikit lah berbanding dengan kalau kita bagi makan pellet high protein. Dan kalau tuan-tuan nak order anak benih, order sekali dengan pellet, satu guni pun tak apa sebab siakap ni makan memang banyak. Kalau tuan-tuan berminat nak menternak ikan siakap ni, nak dapatkan anak benih, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Kebetulan hari ni memang hari untuk saya cuci filter. Ini pun dah terlebih pada masa. Selalunya saya cuci dalam sebulan sekali, tapi dah 2 bulan saya tak cuci. Dan kebetulan juga masa tengah cuci tadi, kita punya bubble bleed filter yang prototype ni dah pecah sebab dah tak mampu nak menampung tekanan air yang kuat. Tapi untuk 3 filter yang kita buat sebelum ni dengan menggunakan tong sampah fiber ni masih lagi okey. Yang ni kita punya solid waste filter, yang ni sponge filter, yang ni kita punya bio filter. Dan sebab sistem ni sistem gabungan, kita ada 2 tangki ternakan, kita ada tangki siakap dan juga tangki tilapia. Dan kita cuma menggunakan satu pump saja. Dan untuk biofilter pun berfungsi dengan baik. Sekarang memang tak ada masalah amonia walaupun kita ada 2 tangki ikan tilapia tu memang dah besar. Siakap masih bagus lagi tapi tak ada masalah amonia sebab kita punya biofilter ni berfungsi dengan baik. Dan untuk biofilter ni media saya gunakan K1 dan juga penutup botol. Ini saya kumpul penutup botol drinking water dan juga mineral water, saya masukkan dalam ni sebagai perumah untuk bakteria. Perumah ni maksudnya sebagai tempat untuk bakteria tinggal dan juga membiak. Hari tu ada yang tanya tentang saiz K1 media filter ni. Saiz berapa yang nak guna, sebenarnya tak kisah pun saiz berapa yang kita nak guna, tapi kita kena sesuaikan dengan lubang yang kita buat kat dalam biofilter ni. Kita kena pastikan saiz ni agak lebih besar daripada lubang ni supaya K1 media filter ni tak akan masuk dalam lubang ni dan tak akan masuk ke dalam kita punya tangki ternakan. Untuk biofilter ni, apa yang saya amalkan, setiap kali saya cuci filter-filter ni, saya akan tambah EM4 ataupun EM4+ sebagai sumber bakteria baik untuk menukarkan amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Nitrit itu sebagai baja untuk tanaman.
Jadi biasanya sebulan sekali lah saya tambah. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah amonia, bila kita cek amonia terlampau tinggi, saya akan tambah juga EM4 ataupun EM4 Plus dalam biofilter ni. Kalau ada yang berminat nak dapatkan EM4 ataupun EM4 Plus yang selalu saya gunakan, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description. Kat situ saya letakkan link untuk tuan-tuan beli EM4 ataupun EM4 Plus daripada Cik Zul Kamal ataupun daripada Cik Nabil. Kedua-duanya memang berkualiti, kedua-duanya memang saya dah test, memang terbukti berkesan. Kemudian lagi satu soalan yang paling famous, paling banyak orang tanya tentang aquaponik ataupun ternakan lobster air tawar ni. Walaupun sebenarnya saya dah buat satu video khas tentang rawatan air ataupun sumber air ni. Untuk video tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okey. Sebenarnya untuk air ni saya gunakan 100% memang air paip. Okey, air paip rumah saya tapis menggunakan filter ni, filter pada Panasonic. Kita tapis ni hanyalah untuk buang klorin saja sebab air paip memang ada klorin. Jadi kita kena tapis, kita kena buang klorin dulu. Tapi kadang soalan ni lawak juga. Kalau macam guna air sungai, tak payah nak tapis klorin sebab air sungai tak ada klorin. Dan bila dah kita dah tapis buang klorin ni, klorin dah tak ada, tak perlu lagi letak anti klorin. Dan lagi satu, untuk aquaponik ni, air ni tak payah nak tukar. Jangan risau, kita tak menggunakan air yang banyak. Contoh macam tangki ni dekat 1000 liter. Jadi kalau aquaponik ni perlu nak selalu tukar air, memang jenuh lah kita nak bayar bil air. Tapi kelebihan aquaponik ni, air memang tak perlu tukar. Kita cuma perlu tambah bila air itu berkurang disebabkan oleh sejatan. Dan sekarang saya tengah tambah sebab air ni dah makin berkurang. Itu saja. Pasal filter ni, kalau tuan-tuan masih ada masalah untuk buat sambungan antara filter Panasonic dengan hose getah ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Dekat situ saya letakkan link untuk tuan-tuan beli adapter ni. Jadi lebih mudah untuk tuan-tuan buat sambungan antara hose getah kepada kita punya filter. Dan untuk keseluruhan sistem yang tuan-tuan nampak ni, semuanya ada tutorial. Saya dah tunjukkan satu persatu. Daripada mula kita buat persediaan tangki, sampailah kita buat filter, masukkan anak benih, semua dah ada tutorial. Tuan-tuan boleh tengok playlist dekat atas ni. Dan dekat video description pun saya akan letak sekali link untuk tutorial semua sistem yang ada ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok video yang saya dah sediakan. Kalau tuan-tuan berminat nak set up sistem aquaponik ni, dan tak payah nak PM, tak payah nak minta telefon, sebab semuanya memang saya dah sediakannya daripada mula sampai siap. Dan kalau tuan-tuan dah tengok semua video tu, ada kemuskilan masih lagi tak faham, tuan-tuan boleh komen di bawah. Link dekat sini ni. Boleh klik link ni. Kemudian lagi satu soalan. Ni soalan memang paling famous daripada dulu. Pada mula saya buat channel pasal ternakan ni, memang soalan ni tiap-tiap kali mesti akan ada. Dalam tiap-tiap video mesti akan ada. Saya rasa paling tak pun seminggu sekali mesti ada soalan ni, iaitu tentang pam oksigen. Perlu ke tak pam oksigen dalam tangki ternakan? Okey, cerita dia macam ni. Sebab kadang-kadang soalan tu bila saya dah jawab perlu, ada pula yang argue. Bapak saya ada kolam ikan besar tapi tak payah pun pakai pam oksigen. Memang betul tak perlu. Tapi kalau dalam tangki ternakan yang kecil macam ni, sebab jumlah air ni sedikit, jadi jumlah oksigen terlarut dalam air pun adalah rendah. Sebab tu kalau tangki macam ni memang wajib kena ada pam oksigen. Dan sebenarnya kos pam oksigen ni pun taklah tinggi sangat. Contoh kalau untuk pam 20 watt, kos elektrik dia sebulan baru dalam RM7. Dan kalau tuan-tuan rasa tak mampu nak keluarkan RM7 sebulan untuk pam oksigen, saya rasa ternakan ni bukanlah tuan-tuan punya bidang yang sesuai dengan tuan-tuan. Sebab kos ni tak tinggi, RM7 je sebulan. Sebab kalau kita nak menternak, wajib kena ada. Jangan seksa binatang, jangan seksa ternakan kita. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana cara nak kira kos elektrik untuk pam oksigen ataupun water pump, tuan-tuan boleh tengok link dekat, saya rasa kat sini dah penuh dah. Boleh tengok dekat bawah, dekat video description. Kat situ saya dah buat video khas untuk pengiraan berapa kos elektrik sebulan untuk penggunaan pam ni. Kos dia memang tak tinggi, jadi kita jangan berkira sangatlah. Okey, dalam tempoh 2-3 bulan ni memang jarang saya update pasal aquaponik. Saya tak update pasal lobster. Dan kebanyakannya saya buat video tentang review produk, tentang solar dan tentang projek-projek DIY. Dan saya tahu memang ada yang marah, ada yang merajuk. Okey, sebab asyik buat projek DIY saja, tak pernah update pasal sistem aquaponik ni. Dan sebenarnya tuan-tuan kena faham, channel ni pun perlu survive. Saya perlukan view yang lebih banyak, saya perlukan subscriber yang baru. Sebab tu akan membantu untuk saya dapatkan income. Jadi bolehlah saya beli peralatan, saya nak beli pump, nak beli pipe untuk projek-projek seterusnya nanti. Sebab kos ni sebenarnya agak tinggi juga. Jadi duit itulah yang saya gunakan untuk beli peralatan-peralatan aquaponik ni. Dan sama juga kalau tuan-tuan beli produk-produk yang saya letakkan link kat bawah, saya akan dapat sedikit komisen. Dan ada juga barang-barang tu memang saya yang jual. Dan itulah cara untuk saya kumpul dana untuk projek-projek ni. Dan sebenarnya ada yang marah pasal DIY ni, sedangkan aquaponik ni sendiri pun adalah tentang DIY. Kalau kita tak kerti DIY, macam mana kita nak buat sistem aquaponik? Dan sebelum ni pernah ada yang kontak saya macam urgent sangat lah, sampai minta nombor telefon, dia email, dia minta nombor telefon, saya pun call. Rupa-rupanya dia call saya semata-mata untuk saya pergi rumah dia nak tebuk satu lubang saja. Okey, untuk overflow.
Jadi kalau kita tak reti nak DIY, tak reti nak tebuk lubang, macam mana kita nak buat aquaponik? Sebab tu kalau tuan-tuan minat aquaponik, tuan-tuan tak boleh lari daripada DIY. Sebab benda tu memang wajib. Sebab semua projek ni adalah projek DIY. Kemudian lagi satu tentang solar pula. Solar ataupun projek-projek berkenaan elektrik ataupun elektronik, tu pun ramai juga yang komplain. Okey, cerita dia macam ni. Sebab pernah saya dapat satu komen, dia tanya macam mana cara nak panjangkan kabel pump ni, sebab kabel pump ni pendek, jadi macam mana nak panjangkan dia. Jadi kalau ada sampai tahap ada soalan macam tu, jadi saya rasa benda ni agak kritikal lah. Maksudnya kita punya pengetahuan tentang DIY ni agak teruk lah. Okay, sebenarnya benda simple, potong kabel, sambungan kabel, balut dengan tape, benda yang simple. Okay, benda tu benda paling basic. Jadi bila saya dapat komen macam tu, jadi saya tahu pengetahuan kita ni tentang DIY memang sangat kurang. Sebab tu saya tekankan tentang DIY dalam aquaponik. Dan lagi satu tentang solar pula. Kita dekat Semenanjung ni mungkin kita tak ada masalah. Okay, sebab saya memang selalu ke Sabah dan Sarawak, jadi saya tahu situasi dekat sana macam mana, keadaan kat sana. Elektrik memang ada tapi tak stabil. Sebab tu lah sebab sebelah Sabah dan Sarawak ni memang ramai yang gunakan solar. Dan sekarang ni kebanyakan yang beli barang-barang yang saya jual pun memang daripada Sabah dan Sarawak. Dan untuk sistem saya ni pun memang saya akan gunakan sistem kuasa solar, walaupun dekat rumah ni memang ada TMB sebagai tujuan untuk pembelajaran. Dan lagi satu, sekarang ni peralatan untuk sistem kuasa solar ni harga dia semakin rendah, semakin murah. Jadi tak mustahil satu hari nanti kita boleh gunakan sistem aquaponik ni dengan powernya hanya menggunakan sistem kuasa solar. Okey, nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.